pada korang yang baru-baru nak berjinak ataupun korang yang mungkin tak tahu info ni, aku nak share sikit benda-benda basic yang korang perlu tahu untuk main DSLR, nak jadi fotografer menggunakan DSLR ni. Apa yang perlu korang tahu, basically benda ni actually korang boleh google, tapi kali ni aku bagi penerangan sikit lah supaya secara verbalnya mungkin boleh membantu kepada fotografer-fotografer di luar sana. Alright. Okay, Assalamualaikum guys. Apa khabar? Lama kita tak jumpa. Alright. Sebelum apa-apa hal, macam biasa, tolong like, share, subscribe dulu. Kita orang nak kejar 1000 subscriber dan juga 4000 watch time. Tolong support guys. Brotherhood. Okay, kali ni aku nak kupas Kalau nak pakai perkataan kupas macam dah biasa, boring Okay, kali ni aku nak share berkenaan dengan benda-benda basic benda-benda basic untuk newbie, sesiapa yang berminat untuk menjadi fotografer. Okay, aku introduction sikit. Sebelum ni aku pernah buat freelance as a freelancer, photographer dengan company FDM, Frame the Moment, sejak tahun 2010. Okay, Alhamdulillah lah, dah satu Semenanjung dah. Kita orang dah roadshow satu Semenanjung, dah macam-macam klien kita orang jumpa, dan pengalaman tu Alhamdulillah lah, priceless lah. Okay, dekat sini kepada korang yang baru-baru nak berjinak ataupun korang yang mungkin tak tahu info ni, aku nak share sikit benda-benda basic yang korang perlu tahu untuk main DSLR, nak jadi fotografer menggunakan DSLR ni. Apa yang perlu korang tahu, basically benda ni actually korang boleh google, tapi kali ni aku bagi penerangan sikit lah supaya secara verbalnya mungkin boleh membantu kepada fotografer-fotografer di luar sana. Alright, first thing first, untuk jadi seorang fotografer yang baik, apa-apa pun mestilah korang kena ada knowledge berkenaan dengan 3 benda. Okay, benda yang pertama adalah shutter speed. Shutter speed ni, nak bagi korang faham, shutter speed ni yang yang tu lah shutter speed. Shutter speed ni kelajuan shutter bahasa Melayu dia. Okay, shutter speed ni aku ibaratkan analogi dia seperti mata. Okay, kita ambil contoh mata kelipan mata kita. Semakin tinggi shutter itu, semakin laju kelipan mata kita. Macam tu lah. Okay. So shutter speed ni basically bila kita main shutter speed, makin tinggi shutter kita, makin laju kita punya shutter, makin kurang cahaya masuk. Makin rendah shutter kita, makin banyak cahaya masuk. Okay, selepas pada shutter speed, korang kena tahu aperture, apertura. Okay, aperture ni basically apa yang aku faham, dia adalah nak menentukan ketajaman sesuatu gambar tersebut. Let's say for example, korang nak shoot gambar bulan tengah-tengah malam gambar bulan, korang akan perlu tingkatkan lagi aperture korang kena lagi main tinggi, baru korang akan nampak bulan itu sharp. So analogi aperture ni pula, makin tinggi aperture itu, makin kurang cahaya masuk. Sama macam tadi, makin rendah aperture tersebut, makin banyak cahaya masuk. Aperture adalah untuk sharpness, ketajaman sesebuah gambar. Dan last but not least, untuk 3 benda basic tadi adalah ISO. Okay, ISO ni basically analogi dia macam mana nak cakap ISO kalau dia rendah, kita pakai ISO rendah untuk tempat yang banyak cahaya, terang benderang. Let's say for example outdoor, tempat tu panas terik. Okay, kita kena pakai ISO rendah, 100 dan 200 biasanya macam tu. Tapi kalau tempat tu gelap, kita kena pakai ISO tinggi, contoh 800, 1600 dan ke atas. Tapi harus diingatkan, makin tinggi ISO tersebut, makin gambar itu akan makin noise. So sebab tu ketiga-tiga benda adalah komponen ni, dia adalah berkait antara satu sama yang lain. So basically untuk yang pada aku lah, yang paling susah sikit untuk shooting adalah wedding lah. Bila kita shooting wedding, pergerakan pengantin tu, and then all the VIPs coming, pergerakan manusia dan sekeliling itu, korang kena pandai-pandai main shutter speed dengan cepat. And sebab setiap movement tu, dan setiap bila dah masuk dewan dan dekat outdoor, tak sama dia punya jumlah cahaya, terang benderang dan sebagainya tu tak sama. So shutter speed kena main pantas lah. Basically untuk wedding ni lah, most of the photographer akan main shutter speed around 60 ke 120. Aperture 5.65 ke 7.1.
ISO bergantung macam aku cakap tadi. Kalau kat luar panas terik 100 200 lah. Dan biasanya sesiapa yang nak buat outdoor shooting, tak kisah wedding ke apa ke, tolong jangan lupa pakai speed light. Okey, speed light ni tak payah speed light mahal-mahal pun. Pakai speed light yang 200 300 pun dah okey. Speed light ni membantu pencahayaan korang lagi shoot, lagi cun lah, lagi cantik. Orang kata apa, tak payah edit pakai Photoshop pun, pakai speed light pun dah cun dah. Kan? Editing tu basically untuk nak buat album kan. Itu baru kita main editing. Tapi untuk shooting saja aku rasa speed light dah cukup. Speed light dan diffuser kit lah. Alright. So untuk benda-benda ni, kalau korang kena master dulu benda-benda ni, and then bila korang dah hafal dan korang dah master, aku rasa tak akan ada masalah untuk shoot kat luar. Dan satu lagi kena ingat, nak shooting ni dia macam benda lain. Korang kena buat selalu. Bila korang tak buat selalu, bila korang tertinggal ataupun bila dah lama tak buat, akan kekok. Basically akan kekoknya, gentle, berani cakapnya. Macam akulah, aku dah lama tak shoot wedding. Kalau kau bagi aku DSLR untuk shoot apa-apa event, mesti for the 5-10 minutes tu memang aku kekok lah. Dah lama tinggal kan. Tapi bila after 10 minutes tu boleh dapat balik, boleh recap balik lah. Cuma dia tak sama lah macam awal-awal pegang kamera dulu. Okay, antara kalau korang tanya aku brand DSLR apa yang aku prefer Canon lah. Aku prefer Canon. And then speed light korang pakai YN dah cukup. Okay, ingat shutter speed, aperture, ISO. Korang master 3 benda ni dulu dan korang boleh buka ke benda lain pula. Ingat dan satu lagi, fotografer ini dia bukan sebab kau takat gambar je kau dah terror, tak. Nak menjadi seorang fotografer yang baik, kita pun perlu training kita punya PR, public relation, hubungan kita dengan klien, dengan customer lah. Let's say for example korang nak suruh customer itu posing. Kalau kau ni pandai takat gambar kau cun, gambar kau cantik, tapi kau tak ada PR, kau tak tahu nak suruh pengantin tu posing macam mana, ataupun nak suruh dia bergerak macam mana, jam lah. Tapi kalau kau PR kau cantik, gambar kau ke laut pun tak boleh juga. So kena balance. Alright, kena balance. Dan satu lagi, ada jenis aku suka tengok orang, mostly orang yang kurang PR ni, gambar-gambar dia semua killer shot lah. Takat gambar kasut, takat gambar cincin, tapi kurangnya PR dia. Itu tak apa, PR tu boleh train, tak ada masalah. Okay, korang dah okay PR, 3 benda komponen asas tadi korang dah master, insyaAllah korang akan jadi fotografer yang baik lah. Tapi orang kata apa, korang jangan terkejut kalau korang jumpa orang yang lagi power daripada korang. Tak kisah berapa tahun korang shooting pun, sentiasa ada orang lagi power daripada korang. Pengalaman aku lah, aku shooting, aku sentiasa jumpa orang yang lebih power daripada aku. Ada yang lagi muda, ada yang lagi tua, dan barang-barang diorang pun semua tip top. So dekat sini and then perlu diingatkan juga, setiap fotografer bila kita nak buat shooting untuk charge customer, kita ada julat harga kita yang telah ditetapkan. Mahal sangat tak boleh, murah sangat pun tak boleh. So tolong bila approach customer untuk buat shooting, wedding dan sebagainya ke apa, tolong ikut market harga, market price. Tolong jangan rendahkan harga sangat-sangat, sebab kesian kacau market orang yang lain lah. Dan jangan mahal-mahal sangat. Kalau korang ni mahal-mahal sangat, kalau korang power macam Saiful Nang, okey lah lagi kan. Okay, untuk kesekian kali ni itu saja aku nak share. Kalau korang rasa info aku ni mungkin ada kurang kat mana-mana, jangan lupa drop komen untuk kita perkongsian bersama. Okay, stay tune. Assalamualaikum.